Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Awari Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusyam dan juga rakan penyampai Fahmi Izzuddin. Nampaklah. Awak ni memang sukalah kalau bersama dengan saya. Saya tahu awak sentiasa gembira je. Ya, betul. Sebab ceria. Terpampang keceriaan di wajah awak ni. Adakah sebab hari ini juga hujung minggu? Sebab hari ni hujung minggu, tapi kena kerja dia tak jadi ceria. Okey, tak apalah. Cerialah bekerja dengan saya. Okey, baik. Sebab apa? Sebab kita nak ucapkan selamat hujung minggu kepada anda semua. Pagi-pagi ni mungkin ada yang nak pergi beriadah ke kan, ataupun nak pergi breakfast awal pagi ni. Sedapnya breakfast. Ya, dan belum lagi. Keluar dengan orang yang tersayang, kita pun tak tahu. Wow, awal sangat. Awal lagi. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawari.com dan juga tajuk-tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan tajuk yang menjadi tumpuan, pastinya hari ini gelanggang dibuka. Gelanggang apa tu, Fahmi? Gelanggang pilihan raya kecil PRK Kemaman dibuka secara rasmi hari ini, di mana PRK Parlimen Kemaman akan bermula pada hari ini dengan proses penamaan calon bakal berlangsung di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman. Dan setiap calon yang akan bertanding diberi tempoh 1 jam bermula 9 hingga 10 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan masing-masing sebelum senarai calon yang layak bertanding diumumkan pegawai pengurus di pusat penamaan calon. Ini adalah proses yang biasa. Ya. Seringkali kalau hari penamaan calon ini adalah satu proses yang memang selalunya dilakukan dalam tempoh 1 jam bermula 9 hingga 10 pagi itu. Mereka perlu mengemukakan borang pencalonan masing-masing. Paling penting jangan lupa IC. Itu yang paling penting. Ya. Dan sebaik proses pencalonan selesai, calon mempunyai 14 hari untuk tempoh berkempen bagi meraih undi di kawasan parlimen berkenaan yang mempunyai 4 dewan undangan negeri, iaitu Kemasik, Kijal, Air Putih dan juga Cukai. Dan SPR menetapkan 28 November ini bagi tarikh mengundi awal, manakala pada 2 Disember bagi hari mengundi untuk PRK berkenaan yang perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada pilihan raya umum ke-15. Dan seramai 141,790 pengundi layak menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam PRK itu, termasuk 387 anggota polis, 9 anggota tentera dan 12 pengundi tidak hadir luar negara. Okey, itu bagi penamaan calon dan kita nak lihat pengundian awalnya adalah pada 28 November minggu depan. Kemudian 2 Disember bagi hari mengundi. Dan pastinya melihat kepada tumpuan PRK Kemaman ini, kita tahu juga dua parti utama yang akan bertanding mempertaruhkan calon mereka yang sudah dinamakan bagi PAS dan juga Barisan Nasional. Masing-masing telah pun mengumumkan calon masing-masing. Barisan Nasional adalah bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, dan PAS pula menamakan Menteri Besar Terengganu. Ini menarik Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar sebagai calon untuk mempertahankan kursi parlimen. Sebab kita tahu Dr. Samsuri ini merupakan adun bagi kalau tak silap saya adun lah, dan dia merupakan Menteri Besar di Terengganu. Jadi ada persoalan, adakah sekiranya PAS mempertaruhkan calon yang merupakan seorang MB yang beri jawatan besar bagi negeri Terengganu ini, mungkin akan merencatkan prestasinya ataupun jalan kerjanya. Dan beliau menyatakan bahawa ia tidak akan menjejaskan tata kerjanya, menganggap pemilihan beliau untuk bertanding di parlimen itu tidak akan menjejaskan tanggungjawabnya sebagai Menteri Besar. Malah beliau menyatakan bahawa ia merupakan nilai tambah kepada rakyat dan juga negeri Terengganu sekiranya beliau menang dalam pilihan raya itu. Sudah ada 3 Menteri Besar sebagai ahli parlimen dan mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, hatta negeri-negeri yang dilihat sibuk sekalipun seperti Pulau Pinang dan Selangor masih mampu melaksanakan tugas sebagai ahli parlimen dan juga Menteri Besar. Dan beliau turut menyatakan bahawa sebagai Menteri Besar bukan sahaja Kemaman, beliau boleh membawakan isu-isu berkaitan seluruh negeri Terengganu dan tentulah menuntut kepada peranan lebih besar untuk membawa manfaat kepada rakyat. Itu apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Samsuri. Dan pastinya kita nak lihat proses penamaan calon hari ini sama dia akan berjalan dengan lancar ataupun mungkin ada calon-calon lain yang akan dipertaruhkan. Sebab ini baru 2 nama. Mungkin kita nak lihat dari 3 penjuru ke 4 penjuru ke. Itu semua perkembangannya akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa hari ini. Ya, dan bercakap tentang penamaan calon ini, semalam juga disahkan Parti Pejuang tidak letak calon pada PRK Kemaman. Itu antara kenyataan yang diberikan oleh Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali. Berkata keputusan tersebut dibuat bagi memberi ruang kepada proses memperkuatkan parti untuk menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU16. Katanya
Parti itu juga buat masa ini masih belum membuat sebarang keputusan untuk memberikan sokongan kepada mana-mana calon pada PRK Kemaman. Tapi apa-apa pun kita kena tunggulah jam 9 pagi nanti adakah bakal berlaku kejutan dan sebagainya. Tapi sebenarnya Syazwani menarik sekali PRK Kemaman ni. Kalau kita tengok dimensi politik Terengganu yang tiada pembangkang pada ketika ini Berdua kosong dan sedikit sebanyak kita tertanya apa akan jadi jika bakal wujud satu kerusi untuk pembangkang. Kita tak tahu kan. Jadi melihat kepada perkara ini juga menariknya juga sebenarnya kita boleh jangkakan kempen PRK Kemaman ini bakal berlangsung dalam musim banjir sebenarnya. Sebab apa? Sebab Map Malaysia juga telah pun mengeluarkan ramalan. Mungkin ini adalah kita tahu ketetapannya 2 Disember adalah hari pengundian, tapi Map Malaysia telah pun mengamalkan monsun timur laut bermula 11 November sehinggalah Mac nanti. Dan seperti kelazimannya memang kita tahu Terengganu antara negeri yang paling teruk terjejas sekiranya banjir berlaku. Malah hari ini Map Malaysia meramalkan akan mengalami hujan berterusan ketika penamaan calon. Penamaan calon ini akan berlangsung di Dewan Berlian Majlis Perbadaran Kemaman. Map Malaysia menyatakan selain seluruh Terengganu, amaran hujan berterusan tahap waspada turut diramal di beberapa kawasan di Kelantan, Pahang dan juga Sabah. Jadi kita tahu proses akan bermula 9 pagi. Mungkin pada awal pagi ini keadaannya masih lagi tenang. Cuma apa yang kita bimbangi adalah pada hari pengundian itu nanti. Sebab Map Malaysia juga ada menyatakan hujan berterusan akan berlaku sehingga hari Isnin. Itu bagi setiap minggu, ramalan setiap minggu. Tapi kita tahu MTL ini akan berlangsung sehinggalah Mac tahun hadapan. Ya, dan juga kita boleh katakan bahawa ia boleh jadi plus point kepada mana-mana parti yang bertanding sebenarnya untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang terjejas menerusi kempen mereka. Akan tetapi kita lihatlah bagaimana dimensi politik di Terengganu ini pada 2 Disember nanti pastinya akan terjawablah menjelang 2 Disember nanti pasti akan terjawab segala persoalan. Baik, bercakap berkenaan dengan banjir, kita juga ingin bawakan situasi semasa banjir dalam negara kerana sebelum ini ada 3 negeri kan, Perlis, Perak dan juga Kedah. Tetapi sejak beberapa hari kebelakangan ini termasuk pada hari ini 2 negeri sahaja yang mencatatkan jumlah mangsa yang terjejas dengan banjir, di mana kalau anda dapat saksikan paparan yang kami kongsikan di Info Bencana JKM, di Kedah 2 pusat PPS dibuka melibatkan 26 mangsa daripada 4 keluarga, manakala di Perak 3 pusat dibuka dengan 93 keluarga, 93 mangsa daripada 27 keluarga terlibat. Dan setakat ini pada jam 7.30 ini 5 jumlah pusat PPS dibuka melibatkan 2 negeri dan juga 31 jumlah keluarga dan 128 jumlah keluarga dan 119 jumlah mangsa. Kalau anda nak lihat dengan lebih lanjut boleh terus ke Info Bencana JKM sebab dia punya laman web ni data ni cukup interaktif kerana kita boleh lihat juga kapasiti Dewan PPS itu, contohnya seperti di Dewan Serbaguna Kampung Padang Tembak di Perak boleh memuatkan 200 individu. Itu antara kapasitinya, tapi buat masa ini diguna pakai dengan 89 individu yang terjejas. Ya, dan pastinya selain daripada Perak, Kedah juga ketika ini 4 pusat pemindahan sementara dibuka menempatkan 242 mangsa. Itu antara yang sudah mencapai 50% kapasitinya adalah di SMK Alumerah di Kota Star yang baru saja dibuka pada 14 November yang lepas. Ketika ini menempatkan 105 orang ataupun 105 mangsa. Dan pastinya kita harapkan susulan daripada keadaan cuaca ini dengan adanya senarai-senarai PPS ini, mungkin saluran bantuan itu dapat diberikan dengan lebih mudah dan juga dapat disentralisekanlah kepada mana-mana PPS yang amat memerlukan. Dan pada masa yang sama, selain daripada 2 negeri ini yang perlu berwaspada, kita tahu keadaan banjir di 2 negeri ini, Perak dan juga Kedah, mungkin terjejas sehingga menempatkan mangsa-mangsa ini di PPS. Tapi apa yang perlu kita beri perhatian juga adalah apabila Map Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan di beberapa negeri lain. Setakat ini, setakat semalam apa yang dikeluarkan oleh Map Malaysia, 4 negeri akan mengalami hujan berterusan tahap waspada. Ini yang kita nak ambil tahu dan juga kita perlu cakna kerana sekiranya berada pada tahap waspada, sekiranya hujan itu berlaku dalam jangka masa yang panjang tetapi pendek, contohnya 3 jam, boleh menyebabkan banjir kilat dan juga boleh menyebabkan penduduk setempat di situ terpaksa dipindahkan. Dan 4 negeri tersebut
adalah Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga Sabah. Di Terengganu melibatkan kawasan Terengganu seluruh negeri, kemudian Kelantan babitkan daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Manakala di Pahang, kawasan yang terlibat adalah Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Sementara di Sabah pula, kawasan terlibat ialah Pantai Barat, di Sandakan dan juga di Kudat. Jadi mereka yang berada di kawasan-kawasan ini perlu sentiasa waspada supaya sekiranya anda semua diarahkan untuk berpindah, segera melakukan dan juga patuh kepada arahan pihak berkuasa sebab ini memudahkan lagi proses pemindahan itu dilaksanakan. Dan itu berkenaan dengan situasi banjir dan juga MTL dalam negara. Tapi kita nak pergi juga ke satu laporan sekilas pandang di mana hari ini juga menjadi tumpuan kerana bakal berlangsungnya satu istiadat yang istimewa di mana istiadat ulangan penghulu luak tanah mengandung hadap menjunjung duli bermula pada hari ini di mana semalam sebenarnya dan istiadat yang berlangsung selama 3 hari sehingga Ahad esok dizahirkan kembali selepas kali terakhir diadakan pada tahun 2019. Penyelia adat istiadat Istana Besar Sri Menanti Tunku Datuk Mahmud Fauzi Tunku Muhyiddin berkata istiadat hari pertama yang penuh beradat itu disaksikan oleh Tunku Besar Sri Menanti Tunku Ali Ridauddin Tunku Muhriz dan katanya istiadat ini sememangnya akan dilakukan 3 tahun sekali yang mana selepas istiadat menurun dan memasang alat kebesaran dizahirkan pada hari pertama, ia akan diteruskan dengan istiadat bersiram pada esok. Okey, jadi perkara ini, istiadat ini juga akan kami bawakan di platform media sosial kami sepanjang hari ini bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari dan juga esok kami juga akan bawakan laporan menarik ini dari semasa ke semasa. Dan juga rakan tugas kita akan bawakan laporan ini. Betul. Betul, selepas ini jam 8 pagi kita akan bersama dengan Syuhada Abdul Kadir dari Sri Menanti untuk tahu perkembangan lebih lanjut. Jadi anda boleh tonton Bulletin Awan ni selepas ini untuk dapatkan perkembangan lanjut. Okey, sekilas pandang kita nak bawakan perkembangan berkenaan dengan Palestin dan juga Israel. Fahmi? Baik, sepertinya kita nak bawakan dengan sekilas pandang saja di mana buat masa ini kalau kita lihat lapor langsung berkenaan dengan isu ataupun konflik Palestin dan juga Israel di mana hospital Indonesia di Gaza terpaksa henti rawat pesakit kerana tiada sumber api dan juga ubat. Dan kita juga dapat makluman pada pagi tadi sebenarnya di mana Hospital Al-Shifa di Gaza juga telah lumpuh sepenuhnya susulan pencerobohan tentera Israel di kawasan hospital itu yang berikrar untuk menyerang sesiapa sahaja yang keluar daripada hospital berkenaan kerana tentera Israel mendakwa bahawa kumpulan pejuang Hamas berlindung atau berselindung di sebalik terowong bawah tanah yang dicipta di bawah hospital berkenaan dan juga ini sebenarnya menimbulkan kebimbangan kerana difahamkan di Hospital Al-Shifa itu sendiri bekalan asas seperti makanan dan juga ubat-ubatan juga terhad dan juga minimum walaupun tentera Israel memberi bantuan makanan tetapi hanya satu hidangan yang diberikan dalam satu hari iaitu roti dan juga air yang cukup sedikit lantas tidak mampu menampung keperluan mereka yang berlindung di hospital itu termasuk kaki tangan dan juga pesakit. Ya, dan pastinya juga ada juga kami bawakan laporan berkenaan dengan pemimpin dunia yang menyuarakan berkenaan dengan krisis ini termasuklah Perdana Menteri sendiri yang berada di persidangan APEC yang juga mengejutkan pemimpin ekonomi anggota. Jadi semuanya anda boleh baca di astroawani.com. Okey, sebelum kita nak berhenti berehat ni saya ada soalan sikit nak tanya dekat Fahmi. Fahmi, soalan serkap jarah ni. Fahmi, bila last kali Fahmi pergi bercuti di pulau? Saya rasa mungkin dah 3 tahun lah. 3 tahun? 3 ke 4 tahun. Rugilah awak tak pergi pulau. Kenapa? Sebab kami ada satu program terbitkan Astro Awani bersama dengan Tourism Malaysia yang bertajuk Island Checkpoints. Wow. Hashtag dah sampai. Ini dia kami Siapa bawa host anda. dia ni? Saya lah host dia. Kami nak bawa anda untuk meneroka keindahan pulau. Bukan sahaja keindahan pulau itu tetapi juga kita nak bawakan cerita-cerita lokal. Apa agaknya aktiviti kebudayaan yang dilaksanakan, apa makanan ataupun rare dishes yang ada di setiap negeri. Malam ini bermula 8.30 malam. Jadi kita bawakan kepada anda
#IslandCheckpoints ini banyak cerita-cerita menarik sebenarnya. Ya, dan juga aktiviti-aktiviti menarik. Dan ini menjawab persoalan penonton di luar sana bila melihat mana Syazwani tak ada lama dekat Awani Pagi. Inilah jawapannya dan anda boleh saksikan hasilnya pada jam 8.30 malam ini. Jangan lupa saksikan set timer siap-siap. Okey Fahmi, lepas ni kita share, kita tengok Saya sama-sama. akan set timer saya untuk tengok. Dan pastinya anda juga kena tengok kerana ini antara saya kira macam perkongsian yang cukup menarik sebab mungkin saya nak tanya sikit Syazwani, berapa pulau yang Kita pergi 7 pulau. 7 pulau. Nak tahu lebih lanjut kena tengoklah. Sebab itu adalah snippet daripada episod pertama yang akan ditayangkan malam ini. Selebihnya minggu-minggu yang akan datang. Wow. Okey, kita nak berrehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Terokai keindahan pulau, tarikan pelancongan dan kehidupan penduduk setempat dalam Island Checkpoints yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Ada kick dia. Jom kita pergi tengok. Dia main turun je, tak cilah kan. Macam-macam lagi lah. Bau dia. Ni bubur kuning, boyak garam. Experience yang baru, Fahmi. Memang cantik. Setiap Sabtu, 8.30 malam di semua platform Astro Awani. Baik, bukan satu saya ingat kawan yang nak start tadi. Tak apa. Bergurau. Pandai nak bergurau pagi-pagi ni. Sebab apa? Sebab kita ada satu perkongsian yang menarik ni. Sebab apa dia melibatkan senyum. Kita kena banyak senyum tau. Senyum. Sebab bukan satu tugas muda untuk menyediakan peluang pekerjaan yang inklusif di sesebuah bandar. Inklusif yang dimaksudkan merangkumi kebolehan, gender, latar belakang dan juga kelainan upaya yang istimewa. Tetapi sebuah inisiatif yang dilakukan di Üsküdar, Istanbul mampu dijadikan contoh apabila menawarkan peluang pekerjaan bermaruah untuk para pekerjanya yang terdiri daripada golongan sindrom Down. Dan Tebessum Cafe atau Cafe Senyum. Ini yang saya kata senyum tadi. Senyum memiliki 11 orang pekerja sindrom Down yang mampu berdikari dan menunjukkan komitmen mereka yang tidak ada bezanya dengan pekerja lain. Keistimewaan mereka juga menyuntik kegembiraan kepada para pengunjung yang datang. Ini adalah kisah sebuah kafe yang penuh dengan kegirangan di Üsküdar, Istanbul. Kami tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Sekian Awani Pagi. Saya Fahmi Zuddin. Saya Nur Syazwani Safisham. Kita jumpa lagi. Üsküdar'a giderken artıda bir yağmur. Üsküdar'a giderken artıda bir yağmur. Okey, kami berada di Tebessum Cafe ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah Smile Cafe ataupun Smile Coffee. Uniknya, ini adalah inisiatif daripada pihak perbandaran ataupun pihak bandaraya di Üsküdar ini bagi memastikan ada pembangunan yang inklusif untuk semua. Di mana uniknya restoran ini ialah kebanyakan pekerja, majoriti pekerjanya terdiri daripada mereka Down syndrome. Dan mereka ini diberikan latihan selama 2 bulan, dipilih, diberi latihan dan seterusnya mampu berdikari sendiri. Bukan konsepnya seperti kebajikan atau membantu dan sebagainya. Mereka ni sangat-sangat berkebolehan, sangat-sangat boleh melakukan kerja sendiri dan berdikari. Malah ada antara mereka yang datang dan pergi kerja sendiri pun dengan caranya sendiri, menaiki pengangkutan awam dan sebagainya. Dan inilah satu-satu usaha yang dilakukan dalam konsep pembandaran di Üsküdar untuk memastikan bahawa tiada yang ketinggalan untuk ada potensi, ada peluang pekerjaan dan juga ada kebolehan mereka sendiri. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Emrah Kara. Şimdi ben Servet Sözü'yüm. 21 Mart Dünya Senden itibaren senen burada başta Sayın bizim Başkanımız, Sayın Müttefikman Başkanımızı ve Başkan Yardımcımız Zekeriya Sani El Başkanımızı burada öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Burada bütün kafede açtığı için. Burada çalışıyoruz.
emeklerimizi sergiliyoruz ve her şeyimizi sergiliyoruz. Tebessüm kahvemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler 21 Mart Down Sendromu dinlemeye çalışıyoruz. Çok güzel faaliyetlerde bulunuyoruz, etkinliklerde bulunuyoruz ve aynı zamanda burayı çok seviyoruz. İş aşkıyla, coşkuyla, heyecanla buraya geliyoruz. Burayı bütün herkese tavsiye ediyorum ve gelmelerini istiyorum. Bizler Down Sendromu olabiliriz, engelli olabiliriz. Bunları aşmaya gayret etmemiz gerekiyor çünkü amacımız bu. Hoş geldiniz. Biz bir sosyal projeyiz. Üsküdar Belediyesi bir sosyal projesiyiz. Down sendromlu gençlerle çalışıyoruz biz burada. 11 tane Down sendromlu gencimiz var bizim. Biz onların sosyal hayatın içinde de iş hayatına aktif katılımlarını sağladık. Gençlerimiz burada iş hayatıyla beraber toplu taşıma kullanıyorlar, hayatın içindeler. İnsanlarla iletişimleri muazzam düzeyde gelişti. Biz çok kıymet veriyoruz, önem veriyoruz şu duruma. Onların toplu taşıma kullanmasına çok değerli, bizim için çok önemli buluyoruz. Buradaki Down sendromlu gençlerimizin toplumla iletişimi ve insanların onlara bakış açısı inanılmaz olumlu, pozitif. Ve tabii ki de yurt dışında sizler gibi pek çok misafirimiz geliyor. Sadece Üsküdar'da, İstanbul'da, Türkiye'de değil, dünyaya da nefes olan projelerden bir tanesi Tebessüm Kahvesi. Pek çok yabancı misafirlerimiz de geliyor buraya. Siz haberleri yapıyorsunuz. Akabinde sizlerin ülkelerinden Türkiye'ye gelen misafirler, turistler geliyorlar. Tebessüm Kahvesi'nde de bir çay kahve içiyorlar, bekliyorlar. Bu bilinirliğini de sağlayan bir şey. Gerçekten Down sendromu ile ilgili çok olumlu Down sendromlu gençlerin toplumdaki bakış açısını çok olumluya çeviren bir proje Tebessüm Kahvesi. Bu da bizim için, ülkemiz için gerçekten çok gurur verici bir durum. Okay. Yes. Love it. Perfect. Yes. Awesome. Okey. Kebanyakan mereka sebenarnya datang bekerja naik public transport sendiri, di mana pihak pengurusan juga menggalakkan mereka untuk menaiki public transport, menaiki pengangkutan awam sendiri, berdikari, dan kebanyakan mereka, dan projek ini sudah pun bermula sejak 7 tahun lepas dan menjadi contoh kepada projek dan inisiatif yang seumpama macam ni. Dan juga sebenarnya Tebessum Cafe ini juga menjadi antara daya tarikan untuk ke Uskundar kerana para pelancong dan juga para pelawat yang pernah datang membawa cerita ini ke negara ataupun ke kawasan-kawasan lain juga. Jadi popular mereka ni. Turizm söylendiği zaman zor bir meslek diye geliyor herkesin aklına. Evet, zor bir meslek ama biz bu mesleğin hakkını vere vere, söke söke, bütün hepimiz olarak, 11 kişi olarak hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Ve şöyle söylüyorum, engelli vatandaşlarıma ve kardeşlerime her yerde yer verelim. Toplu taşımada, başka yerlerde, ne bileyim, görmeyenler, duymayanlara buradan YouTube açıp da kendilerini göstermelerine yer verelim. Onların bizlerle bir arada olduğunu, toplumda yer aldığını gösterelim. Bize gelen anneler, çocuklarıyla gelen annelerimiz bizlerle umut dolu olarak evlerine gidiyorlar ve mutlu oluyorlar. Dileriz ki diğer kardeşlerimiz de bu imkanlardan bulunsunlar.
İyi ki hepimiz varız. Burada Samsun'da çok gururla, coşkuyla, huzurla bir şekilde de kendimizi çok seviyoruz. Özgüvenimizi de burada ben tek başıma oturduğumda otobüsü kullanıyorum, metro kullanıyorum ve metro kullanıyorum ve koşa giriyorum. Burada biz engelli hakkında konuşmak istiyorum. Engelli değiliz, farkındalık atıyoruz, sonra da engelleri kaldırıyoruz ve biz burada çalışıyoruz ve diğer kişiler de onda bir iş imkanı sağlansınlar, kapanmasınlar, asılan yerlere de asılsınlar. Bizim başkanımız bizi seçmiş, ona da güzel bir iş imkanı bulunsunlar, oturmasınlar, bir nasıl çalışsınlar, görsünler ki ona da bir güzel bir şekilde görsünler diyorum. Biz dönüşümüzü ümit saçıyoruz ve küçük yavrulara geldiğinizde anne yuvası olarak, anne evlatları olarak onlara da her zaman ümitimizi saçıyoruz ve televizyon kahvesini gülerek burada da ne gerekli burada da tebessüm etmeyi unutmuyoruz. Burada yüzümüzü her zaman soldurmuyoruz. Güler yüzümüzü hiç eksiltmeden, hiç şey yapmadan gülümseyerek karşılıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi, burada gelen müşterilerimizi geldiğinde onlara da bile güler yüzümüzle hizmetini sunuyoruz. Her şeyimiz vardır, öğle yemeklerimiz vardır, kahvaltı çeşitlerimiz vardır. Tatlım dersin, kahvem dersin, gelsinler buraya, buyursunlar, eminim başımız yerinde. Ona bizim her şeyimizdir, prensesimizdir. Hanımlar prenses, erkeklerde de bizim başımızın yerinde yurdumuz vardır. Çok teşekkür ederiz. Televizyon kahvesine geldiğiniz için bizi de mutlu ettiniz. Sizin de Allah razı olsun, sizi seviyoruz.